Macam tu juga tuan-tuan, dia berkata tak ada orang lain kan yang Allah Ta'ala, hang kata Allah yang perintahkan hang kan, tak ada orang lain kan yang Allah Ta'ala nak turunkan wahyu dia untuk membawa Islam ni. Muhammad hang tak tahu apa. Sampailah mereka menggelarkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai majnun. Saya macam tuan-tuan, ketika sebelum datangnya Islam, mereka kata Nabi orang yang paling baik, Al-Amin, As-Siddiq, Al-Fatana, macam-macam dia gelar pada Nabi SAW. Dia kata Nabi ni orang yang cukup baik, cukup rajin, cukup hebat. Sebab apa? Nabi ni disegani. Bila Nabi bawa agama Allah, bawa la ilaha illallah, ajak manusia kan mentauhid iman mereka dengan Allah, dia kata Nabi gila pula. Mulut yang kata Nabi baik, mulut yang sama juga kata Nabi ni gila, Nabi tak betul, Nabi bawa ajaran sesat. Maka mulalah peperangan antara orang Islam dengan orang bukan Islam. Pengorbanan Nabi SAW. Bila Nabi dapat agama Allah, bila dapat wahyu daripada Allah, perkara pertama adalah Nabi SAW tanamkan iman dalam hati sahabat. Nabi SAW bukan terus ambil kayu, ambil tukul ke apa, pergi pecah berhala yang ada di sekeliling Kaabah. Nabi tak buat benda tu tuan-tuan. Sekeliling Kaabah ada 366 berhala. Orang Arab dulu mereka nak minta makan, minta satu berhala. Nak minta hujan, pergi ke berhala ni. Nak minta jadi kaya, pergi ke berhala ni. Setiap berhala ada tugasan-tugasan dia, ada permintaan-permintaan dia. So jadi bila Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, agama yang benar, agama yang sah, agama yang diiktiraf oleh Allah adalah agama Islam. Bila Nabi bawa sampai pada sahabat-sahabat Nabi, Nabi tanamkan iman dalam hati sahabat selama 13 tahun tuan-tuan. 13 tahun baru Nabi SAW dapat mantapkan iman dalam hati sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Sebab apa? Iman kita tak mantap lagi tuan-tuan. Kita cuba tanya diri kita, macam mana diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana solah kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bila turunnya perintah, yang ni dah masuk Isra Mi'raj kan. Kita nak masuk bulan Rejab ni, bulan Isra Mi'raj. Bila dapat perintah solat daripada Allah Subhanahu wa taala, sahabat angkat takbir, ikat je takbiratul ihram, ikat je takbir, depa nampak syurga, depa nampak neraka. Sebab apa? Iman mereka tulus dengan Allah Subhanahu wa taala. Iman mereka direct dengan Allah. Mereka yakin 100% dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan macam kita tuan-tuan. Kita ni waktu angkat takbir itulah kita teringat kunci yang hilang, ada kerja-kerja tertangguh. Sebab apa tuan-tuan? Sebab iman kita ni bukan macam sahabat. Sebab tu tuan-tuan, kita kena mantapkan iman kita, selalu bercakap tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, selalu mendengar tentang kebesaran Allah. Zaman sekarang kita ada gadget dekat tangan kita tuan-tuan. Kita ada gadget. Zaman dulu susah, tiga-tiga sekupang kita tak nak dengar apa. Zaman sekarang iPhone macam-macam kita dah ada. Buka tekan pi, kita boleh dengar macam-macam kebesaran Allah, kehebatan Allah, kekuasaan Allah, kemuliaan Allah. Allah Subhanahu wa taala yang ciptakan langit, Allah Subhanahu wa taala yang ciptakan bumi, Allah yang ciptakan kita tuan-tuan. Tuan-tuan, kita ni ada dekat 20 orang dalam surah ni. Kita cuba tengok kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam diri kita. Kalau kita nak buat robot, kita nak cipta robot, mesti akan sama tuan-tuan. Kok mana pun mata, telinga, hidung semua akan sama. Kalau kita buat 100 robot pun akan sama macam tu. Tapi hebatnya Allah Subhanahu wa taala, Allah cipta kita ni dengan hidung yang berlainan, dengan mata yang berlainan, dengan kulit yang berlainan, dengan daripada hujung rambut sampailah ke hujung kaki. Allah Subhanahu wa taala cipta kita dengan berbeza-beza tuan-tuan. Cap jari kita ni pun tuan-tuan, ibu jari, cap jari kita ni pun berbeza. Kita ni buat IC, kita scan tangan jari kita ni pun berbeza-beza. Hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Itulah iman yang kita kena tanam dalam hati kita. Yang kuasa hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yang hebat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Manusia tak ada kuasa. Makhluk tak boleh buat apa-apa tuan-tuan.